283. 283 ya. 283, baik. Kita mulakan dengan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wa la taktumu ash-shahadah وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Bapak sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita menyambung pengajian kita tu. Yang mana dengan kehendak Allah kita dapat sambung daripada ayat 283 kita. Pada ayat 2, ayat 283 kita. Jadi insya-Allah tak lupa kita banyakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak syukur. Masuk dah bulan Rejab. Itulah bulan yang penuh berkat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sebut, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut, iaitulah doanya menunjukkan berkat bulangnya bulangnya Rejab ini bila Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Iaitulah ya Allah berkatlah kami. Bila tu? Inilah bulan Rejab ni beberapa sekalian. Dan bulan Sya'ban selepas bulan Rejab. Serta sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai bulan Ramadan. Walaupun Ramadan kali ini kita akan berpuasa, rasanya lah kok seperti tahun lepas juga ayanda. Seperti suasana tahun lepas juga. Apa boleh buat, Allah gandakan ujian dalam bulan ujian untuk kita semakin dekat dengan Tuhan hendaknya, semakin dekat kita dengan Tuhan hendaknya, insya-Allah. Baik ibu bapa sekalian,
Ni kita nak sambung ayat ni. Ia berkenaan dengan hukum. Wa in kuntum ala safarin tu. Walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika kamu dalam perjalanan. Tak. Kemudian dalam perjalanan tu tak apalah. Tapi kamu ada laksanakan muamalah. Jual belilah ni. Ya. Kadang kita pergi haji. Tiba-tiba kita ada buat perjanjian. Okey, awak daripada bandar Afrika. Katanya sah Afrika ni laici banyak. Saya nak belilah berapa tan sekian-sekian. Kita ni dalam musafir tak bersiap macam biasa. Walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Dia kata tu, sedang kamu tidak memperolehi seorang penulis perjanjian itu. Ya. Maka hendaklah ada barangan yang dipegang oleh yang berhutang. Mana sebagai satu cagaran dari segi hukum kata boleh. Boleh. Saya bayar dulu subhanallah, saya bayar dulu deposit. Contohnya lah kok. Boleh. Mana dari segi hukum mengajar kita muamalah sekalipun dalam keadaan kita musafir. Yakni bukan dalam keadaan bersiap-siap sangat. Masih ada rukhsah agama beri. Masih ada rukhsah agama benar. Tetapi ada syaratnya. Ya, walam tajidu katiban farihanum maqbudah, hendaklah katanya Nabi katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis ada sebut juga, tidak mengapa kalau ada cagaran, ada satu tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang. Akan tetapi, cuba tengok berikutnya tu, syarat dia tu. Fa in amina, tadi tengah safarin. Tadi tengah kita musafir. Tetapi sekarang ni fa'in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Akan tetapi jika sebahagian kamu percaya sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat. Amanat di sini, amanat tu, amanatahu tu hutang. Ya, yang ada hutang, yang tak selesai lagi antara kita dengannya orang, kita berjanji tulis tadi itu walam tajidu katiban farihanu maqbudah tadi itu. Jadi ibu bapa sekalian, ni bagaimana tata cara kita bermuamalah ketika musafir, diharuskan dengan syaratnya. Ada cagaran kita tinggal, deposit ke apa sebagai orang kata tandanya jadi satu-satu benda yang kita muamalah, diharuskan syaratnya. Dan hendaklah ditunaikan amanah. Amanah di sini hutang, baki ataupun cagaran yang telah kita berjanji tadi. Wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah yang kita percayai tadi. Mana sifat amanah kita. Fa'in amina ba'dukum. Amanah kita itu. Menunaikan amanah hutangnya. Ibu bapa sekalian, semalam orang telefon saya, dia tanya apa? Dia kata, Ustaz, saya nak tanyalah Ustaz. Apa dia? Saya ni abang dah pun, adik dah meninggal. Adalah anak saudara. Anak saudara ni pula kalau ikutnya ada harta peninggalan ayahnya dari segi pembahagian faraidnya. Dari seginya kita nak beri mana-mana wasiat padanya. Kita nak beri mana-mana wasiat padanya. Jadi atas dasar itu boleh tak kalau saya ni nak beri harta tu, walaupun mantang adik ipar saya ni tak suka dah saya berhubung dengan anak saudara. Tak suka berhubung dengan anak saudara. Tapi hartanya ada, faraidnya ada, pusakanya ada. Apakah boleh saya beri? Ni sini soal harta ni banyak Nabi SAW sebut dalamnya hadis. Sekiranya anak Adam tu diberi, ibu bapa sekalian, kita ni diberi oleh Allah Ta'ala 2 lembah gunung. Wadiyani minaz zahab. Mana lembah? Tahulah lembah. Emas belaka, emas. Wadiyani minaz zahab. Lembah itu emas. Berapa? 2 diberi. Betara salisan. Nescaya kita akan minta yang ketiga. Nampak tak sifat yang Nabi sebut anak Adam ni tak kira siapa. Selama mana dia insan, ada keinginan, ada kemahuan, maka jadilah dia ni tak puas. 1 atau 2. Dia tak kira. Jadi atas dasar itu, apa yang dia nak,
dia akanlah bertara tali anak yang ketiga. Ini yang mustahak bila kita belajar tafsir hari ni. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Sekiranya ada di kalangan kamu ni yang amanah. Ya, yang amanah. Maknanya sifat sini sekiranya tu Islam nak sangat kita ni jadi amanah. Hendaklah ia menunaikan amanah itu, yakni hutang. Harta faraid, harta pusaka yang kita takbir dia. Kita jaga sebelum cukup syarat penerimanya pusaka dan faraid itu. Kita dikira berhutang, menanggung amanah. Itu disebut fa'in amina ba'dukum falyu'addil ladzi amanatahu tu. Amanah tu. Ini beberapa sekalian mustahak. Jadi ini satu orang amanah, maka hendaklah kita beri. Sebab bukan hak kita. Harta ni orang mudah kelabu mata ayanda ya. Ayanda Haji Mak Syarif saya, kalau harta ni orang mudah kelabu. Oh mudah. Jadi atas dasar itu bagaimana nak buat? Hendaklah kamu tunaikan amanah. Waliyattaqillaha rabbah. Takwa kepada Allah. Sebuah ni iaitulah takut. Nak terjemah takwa mudah je. Takut. Bila ada takut, datanglah ciri-ciri orang takut. Takut nak makan gula banyak sebab takut kecil manis. Takut nak makan garam lebih sebab takut darah tinggi. Nampak tak? Dengan sebab takut, khauf, yakni takwa, dia jadi terjaga kita, tersetting kita lurus molek. Jangan buat itu, jangan buat ini. Jangan jadi begitu, jangan sentuh ni. Kerana takwa. Wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah kamu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Zunun Al-Misri, maksud takwa. Di kalangan ulama tasawuf ada sebut juga takwa ni ialah selama mana kamu ada hubungan dengan Allah. Makna sebab itu orang yang lalai, ghafilin. Orang yang lalai, ghafilin, tidak termasuk dalam sifat-sifat orang bertakwa. Kerana takwa ni orang tu ingat, takwa tu orang sentiasa berhubung dengan Allah. Antara tanda orang berhubung dengan Allah, zikirlah. Ya, taatlah, takutlah pada Allah tu dipanggilnya takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiganya kita belajar juga waliyattaqillaha rabbah. Yakni takwa kepada Allah ini. Takwa juga maksudnya ialah kamu hati-hati. Tadi takwa takut. Satu kita dah catat dah tu. Kedua takwa kita dah sebut tadi sentiasa bersama Allah. Pun kita dah catat dah tu, dah tulis dah tu. Nak panjangkan kepada rakan-rakan lain dalam WhatsApp group nanti sebagai jariah ilmu. Kita kembangkan ilmu, panjangkan ilmu. Dan ketiga takwa juga bermaksud apa dia? Hati-hati. Hati-hati. Sebab tu kita banyak dengar kisah para ulama salafus saleh. Apa dia? Mereka ni benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita baca manaqib, biografi, sejarah mereka ini tak lain tak bukan sejarah mereka menunjukkan mereka ni hati-hati sungguh. Hatta termakan buah apel hanyut je pun susu tepi sungai untuk cari siapa pemiliknya kerana takut. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beberapa sekalian. Jadi wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah kamu takwa kepada Allah, yakni takut kepada Allah. Seterusnya Wah, tak apa dengar hilang pula Ustaz ni. Senyap je.
Kami dengar. Oh, boleh dengar baik. Ya. Kat mana kita tadi? Takwa. Takwa kepada Allah. Waliyattaqillaha rabbah. Takwalah pada Allah. Terutama dalam mentadbir amanah. Amanatahu. Sebab tu dikait takwa tu, atas tu dengan amanah. Tengok tafsir, kenapa? Kalau tengok tafsir, kenapa? Kalimah amanah, di ujungnya diletakkan kalimah takwa. Kerana nak menunjukkan kepada kita, orang amanah ni susah. Nak cari susah, ibu bapa sekalian. Susah sangat. Susah. Ya. Wala taqtumu syahadah. Janganlah para saksi itu mengkhianati perjanjian. Katanya tak ada, disembunyinya harta di situ, ataupun dibuat-buat lupanya hutang dia yang bakinya. Jangan tuan. Kata Nabi SAW, sesiapa berhutang, kita berhutang. Tapi kita pasang niat awal lagi. Pasang niat awal lagi ibu bapa sekalian. Apa dia? Tak nak bayar hutang. Kita ejahlah macam mana, kita buatlah macam mana, tahulah kita tak akan bayar hutang. Maka dia mati dalam keadaan mencuri. Allah kata dia ni curi. Walaupun bunyi hutang, dah awak curi. Sebab awak memang niat tak nak bayar. Kau orang curi ni ambil barang orang, takkan nak ganti. Tu dipanggil awak ni mencuri. Wa na'udzubillah. Ya Allah. Minta jauh kita daripada sifat seperti ini. Ya. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa dalam hatinya. Bila sebut berdosa dalam hati, dah di luar tak berdosa. Bukan, ni keindahan Al-Quran. Ini keindahan uslub, bahasa, gaya, balaghah Al-Quran itu. Apa maksudnya? Ibu bapa sekalian, yang saya dapat tengok di skrin ni, saya sendiri pun saya tak dapat tengok, walaupun saya tekan video untuk tengok, saya tak nampak internet lah ni. Ayanda Haji Mat Syarif nampak. Walaupun putus-putus bergerak. Walaupun nampak putus-putus bergerak tu, tapi nampak Ayanda Haji Mat Syarif. Pasal salin tak tumpah. Allah yarham Ed Osmera sikit ternampak rupa tu. Ya, saya nak khabar begini. Nak khabarnya begini. Apa dia? Bila sebutnya tentang orang sembunyi harta. Orang sembunyi harta. Nabi SAW beranggapan dan mengatakan dari segi nas agama, orang berhutang sembunyi harta dengan tujuan nak lenyap, nak lupuh. Kalau berhutang tak nak bayar, tak kira lah apa jenis hutang, PTPN ke, apa sekian JPA, dia tak nak bayar. Dikira mencuri. Dia mencuri. Rupanya harta ni benda besar. Sehingga dikaitkan amanah. Amanah pula dikait dengan tidak aman satu orang yang tidak menunaikan amanah. Tidak aman satu. Kedua, tidak ada takwa. Tidak ada takwa. Sebab itu disebut berdosa dalam hati. Kita ni, rupa sebenar kita kat mana? Bukan wajah kita ni. Bukan wajah kita ni Kak Nolia saya. Kak Nolia Abdul Rahman. Bukan wajah kita ni. Wajah sebenar setiap insan ialah hati kita. Wajah sebenar setiap insan ialah batinnya. Jiwanya. Kalau jiwanya betul luruh molek, itulah dia. Oh, Ustaz Rashidi ni begini orang ni. Kalau jiwanya bengkok-bengkok walaupun rupanya segak, itulah nilainya. Jadi jiwa ni dipanggil juga hati. Hati dipanggil juga peribadi. Peribadi. Saya teringat Hamka pernah sebut. Saya teringat Buya Hamka pernah sebut. Saya teringat Buya Hamka pernah sebut. Apa kata Buya Hamka? Hidup apa kata Buya Hamka? Baik, lembu, dia kata lembu. Tu yang terasa tu, kata-kata Hamka ni disebut lembu. Lembu sama besar
sama gagah, sama kuat membajak. Harganya tentu sama. Ayanda, kita nak beli kambing akikah. Sama besar, sama jenis. Boy, kambing boy lah. Nak akikah anak kita, warna putih. Kerana sunnah dan sunatnya kita pilih binatang akikah dan nak sembelih binatang ni, hendaklah warna putih. Warna putih ingat tu. Nak akikah ni, cari putih. Sunnah dan sunat. Cari warna putih. Nabi sembelih warna putih. Ya, kalau tuan-tuan nak akikah. Akikah siapa tu? Akikah diri saya sendiri, Ustaz. Allah tak payahlah. Dah umur 98 tahun dah. Akikah apa lagi? Akikah hanyalah disunat muakkadkan sebelum balik anak itu. Dah kita ni balik apa? Nak balik dah pada Allah Subhanahu Wa Taala, balik apa lagi. Tetapi ada juga jemaah kata biarlah tu saya nak akikah juga diri sendiri. Sebab rasa tak seronok lah hati, tak lepas, tak lapang hati. Dulu betul lah duduk dengan mak saudara zaman Jepun. Adik-beradik ramai, sepupu ramai. Jadi nak akikah payah. Nak jumpa daging pun payah. Sekarang duit saya banyak tu. Saya nak akikah diri sendiri. Boleh ke tak? Hukumnya harus boleh. Boleh. Cari kambing boy 2 ekor ke? Nak akikah diri sendiri. Cuma saya nasihat satu ajalah. Bagi jemaah yang umur 90 tadi, 80 tadi nak akikah diri sendiri tu, walaupun harus hukumnya, jangan diumum di masjid lepas sembahyang Jumaat. Jemput semua sekali jemaah datang ke akikah saya. Akikah apa lagi? Sudah 90. Sampai di rumah dipakainya baju Melayu sepasang, kain samping. Duduk di atas bantal tengah-tengah orang berjanji selawat pada dia. Dan marilah Allah yarham Tok Imam Syahid kita, gunting rambut dia sikit, letak dalam buah kelapa. Gunting rambut. Jangan tuan, dah 90 dah kita. Beritahu, mari rumah saya nak ajak makan. Makan apa ni tu? Tak ada lah, sihat tubuh badan, boleh semayang, boleh puasa sunat. Syukurlah. Begitu saja. Begitu saja. Ya. Jadi lembu sama besar, sama gagah, sama kuat membajak, kata Hamka, harganya sama. Tetapi manusia sama segak, sama cerdik, harganya tak sama. Ayanda Haji Mak Syarif tu dengan saya, dengan Ayanda Haji Haznan tu. Ayanda Haji Haznan dengan Ayanda Haji Mak Syarif kita ni sama segak, sama tu. Ya, cerdik, pandai, sama rajin tu. Tetapi kata Hamka, manusia walaupun sama, harganya berbeza. Tidak macam lembu. Sebab kita bukan lembu, bukan kambing, kubah, biri. Dah apa yang membezakan kita? Apalah yang membezakan kita? Hati. Asimun fi qalbi. Tu ayat Quran sebut. Berdosa tak dalam hati? Atau betul hatinya dengan Tuhan? Atau bengkang-bengkok hati dengan Tuhan? Atau peluruh di mata orang, hatinya lain, berkait dia dengan orang. Yang membezakan manusia dengan manusia lainnya, kata Hamka, hatinya atau peribadi. Jadi sesiapa yang ada niat, wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh, kita dah baca ayat ni. Siapa ada niat nak mengkhianati amanah tadi, tu yang kita buat contoh tu. Contoh apa? Tak payah beritahulah hartanya di luar negara. Kalau betul nak bagi kepada Abdul Wahab, bagilah harta dalam negara sahaja. Adapun di luar negara jangan dia bagi. Sama ada di sekian, di Turkistan, di Samarkand, jangan bagi. Bila ada rasa nak khianat amanah, athimun qalbuh, kamu berdosa sungguh-sungguh. Kenapa disebut hati? Kerana hati itulah sebenarnya kita. Tubuh badan ni kita tinggal, ibu bapa sekalian. Saya bercakap dengan mertua saya panjang pagi tadi. Dalam kuliah Putrajaya. Sama je. Soal tubuh badan kita ni akan tinggal. Rupa kita ni pun akan susut nilai. Yang kekal ialah batin pada Allah. Wajah sebenar setiap insan adalah batinnya. Adalah jiwanya. Maka berdosa dalam hatinya. Yakni dirinya benar-benar berdosa. Wallahu bima ta'maluna alim. Walaupun kamu sembunyikan, ingatlah Allah Maha tahu. Allah tahu. Allah punya tahu even motif.
Cakap Inggerisnya even motif. Hatta niat. Allah tahu. Hatta niat. Ya, sebab itulah dikatakan ada di kalangan manusia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia heran pahala apa pula. Dia rasa tak ada. Oh, pahala niat rupanya. Dia tak sempat buat, dia niat. Niatnya nak berilah RM5 kepada orang jual aiskrim tu. Sebab sekarang budak sekolah-sekolah tutup. Budak-budak pun tak ada. Kesian dia pergi mari kemarau ni. Ataupun jual musim hujan. Siapa nak makan aiskrim? Beri kepada dia RM5. Niat. Tiba-tiba tak jadi. Dia laju pula. Seberang sana bawa motor. Dapat pahala dan niat? Dapat. Ada pahala yang kita dapat di akhirat. Sedang kita tak tahu dari mana. Ini antaranya pahala berniat yang baik. Wallahu bima ta'maluna alim. Sedangkan niat kamu pun Allah tahu manusia. Apatah lagi niat kamu mengkhianati amanah itu. Ni hukum amanah, hukum wasiat, hukum harta dan sebagainya. Kemudian masuk 3 ayat terakhir, 3 ayat terakhir yang kita selalu zikirkan selepas solat tu. Ya, setiap hari zikir. Kalau ada tahlil pun inilah kita baca. Apa dia? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Rupanya langit bumi ni, cuba masing-masing ibu bapa sekalian walaupun duduk dalam rumah dah. Tapi nak ambil semangat je, nak ambil perasaan saja. Apa nak buat sekarang? Cuba tengok ke atas. Tengok ke siling masing-masing tengok. Saya pun tengok ni. Luas sangat langit Allah ni. Ya, itu yang kamu nampak. Yang lapis kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. 1. Tengok di bawah pula. Allah tanah sekian-sekian ya. Itu yang kamu nampak. Yang lapis kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lillah, kepunyaan Allah. Siapa ibu bapa di sini banyak tanah? Saya Ustaz, di Rincing Hilir ada, di Semenyih ada, di Shah Alam ada, di New York. New York tu tak tahan tu ada juga. Okey. Lillah, hanya milik Allah. Macam mana kita kata bukan milik kita? Sedangkan gerang nama kita. Mati kita Ayanda Haji Mat Syarif, anak kita. Mati anak kita Ayanda Haji Mat Syarif, cucu kita, cicit, cuwi, capai, lambai kita. Nampak tak? Dunia ni lillah. Akhirnya mutlak miliknya dunia ini dan langit ini, kerajaan ini di sisi Allah. Apa berlaku kiamat? Allah musnahkan semua sekali. Kita kalau kita boleh katok basikal siapa putus, siapa rutung, kita bakar. Sebab milik mutlak kita. Ikut kita nak buat apa? Yang ada dengan kita sekarang pinjaman. Akan bertukar dari generasi ke generasi. Tetapi Allah sebut pada kita apa? Ayat kita tadabbur ni. Lillahi ma fis samawati wal ard. Ni kepunyaan Allah belaka langit bumi. Buktinya, cuba tengok kiamat nanti. Ada orang kata ni tanah saya. Ni kebun saya. Tak ada. Buktinya milik Allah. Allah musnahkan semua sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Saya teringat satu pembacaan saya. Pembacaan ringan. Berkenaan berlakunya tahun yang sudah. Satu orang warga negara Indonesia ni cerita di tanah seberang lah. Agamanya Nasrani, Kristian. Tengah-tengah duduk makan nasi, agak saya lah duduk di rumah berehat makan nasi. Bunyi meletup di atas atap rumahnya. Gum, bunyi meletup. Dia pun, ya Allah, apa benda pula meletup ni. Keluar rumah, dilihatnya ada satu serpihan batu. Ibu bapa sekalian, serpihan batu. Tak besar. Ditulis oleh artikel ni 1.8 kilo. Tak sampai 2 kilo. 1.8 kilo batu serpihan. Jatuh kena bucu atap dia tu, jatuh ke tanah tu. Dia pergi pegang panah. Allah, panahnya. Dia sangkanya batu petik macam-macam lah. Akhirnya kecoh di kawasan kampung dia. Batu besar jatuh sekian begini. Ni katanya gugur, entah batu bintang apa.
ahli meteorologi, agak saya begitulah cara sebutannya kot lah. Pakar batu-batu ni. Pakar kaji batu. Pakar kaji batu. Bukan kepala batu ni. Pakar kaji batu. Mari daripada United States. Cek punya cek. Allah. Batu ini adalah serpihan meteor. Meteorologi tu saya sebut tadi tu meteor. Batu meteor. Yang tergantung di angkasa. Oh, kalau tengok burus. Sekarang tengok YouTube. Tengok. Selepas tengok Sesame Street dalam YouTube tu, tengok tak apalah. Tengoklah juga hak tambah ilmu ni. Apa dia? Tergantung batu-batu, burus-burus di angkasa yang luas. Kaya Allah ya. Batu tu pula kalau duduk di angkasa Allah, macam sampah je kecil-kecil. Bergantung. Macam sampah. Gugur. Jatuh di rumah warga negara tadi, Indonesia tadi. Panah lagi. Harganya berapa? Ini nak sebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kekayaan ni milik Allah, langit bumi tak terbanding. Berapa harganya? Batu meteor seberat 1.8 kilo tadi yang ditemui oleh beliau tadi. Harganya 7.5 juta USD. Bukan Malaysia ni, USD. USD dolar 7.5 juta. Ya Allah, kali dengan kita 4 poin lebih kali. Banyak yang tu. 7 kali 4 banyak. 28 lebih dah. Tetapi ahli meteorologi ni, dia pergi beli dengan orang yang bertemu batu rosak rumah dia tu, dia bayar 50 juta rupiah. Maaf saya, 50,000 juta rupiah. Gitulah, 50,000 juta rupiah. Mahal lah juga. Tapi tak sampai juta-juta harga sebenar tu. Dia beki atap rumahnya, dia bayar duitnya, sehingga dia kata saya sempatlah beki kubur mendiang ayah mak saya, beki molek, ya, cantik-cantik, beki gereja kampung saya molek-molek, sehingga saya tengok satu wawancara orang yang beli batu dengan saya ni, baru saya tahu nilainya 7.5 juta USD. Tu dia menyesal tu. Yang ni sampai sanggup tipu 50 juta rupiah saja. Dah, kalau beri sejuta taklah terkilang sangat. Tak terkilang sangat. 7.5 juta. Saya nak cerita apa ni? Kaya dah Allah ibu bapa sekalian. Kaya. Hanya serpihan batu meteor tu pun yang kalau ada di angkasa macam sampah-sampah batu-batu pergi jalan ni je pun. Sudah 7.5 juta harganya atas dunia. Itu belum batu bongkohnya besar. Itu belum burus planetnya. Itu belum lagi planet berikutnya. Itu belum angkasa bintangnya, galaksinya. Kayanya Allah. Kaya. Kaya ibu bapa sekalian ya. Maka bila kita baca ayat ni, walaupun selalu baca, kena tadabbur. Lillah, kayanya hanya bagi Allah. Lillah, hanya bagi Allah. Tu bila letak pasok dalam hati begini, maka mudah-mudahan jadilah kita ni nak kepada Tuhan, bukan nak harta yang Tuhan beri itu saja. Ya. Dan umur batu meteor ini 4 trilion tahun. Allahu Akbar. Kita tak ada lagi, mak ayah tok nenek kita tak ada lagi, batu ni sudah ada. Menunjukkan kaya sangat Tuhan. Lagi azali Tuhan itu. Jadi ibu bapa sekalian, saya pesan dalam peserta tafakuh petang ni, tengah hari ni, yang akan kita anjak sikit masa nak qada masa kita. Kalau ibu bapa sesuai lapang lah. Nak qada masa kita, internet tak kuat tadi tuan ya. Saya keluar ke kawasan bandar sikit, keluar ke pekan tu sikit. Ya. Kalau ibu bapa sekalian, musim PKP ni, rajin-rajinlah duduk di rumah. Kenapa Ustaz? Takut-takut tengah duduk di rumah, boom, bunyi meletup dekat ujung atap. Batu meteor lah tu. Boleh lagi cari, boleh lagi kumpul. Kayalah kita. Jadi duduk di rumah. Jangan pergi ke mana-mana. Jangan keluar, jangan pergi ke mana-mana. Baik. Nak sambung lagi ni, ayat berikutnya. Lillahi ma fis sama. Hanyalah bagi Allah sahaja
langit-langit hatta isinya. Wa ma fil ard, apa yang ada di bumi. Di bumi ni pula ada benda kita nampak, ada benda tak nampak. Ada benda kita tahu, ada benda kita tak tahu. Antaranya apa dia? Tengok National Geography, tengok National Geography. Ya Rabbi, dalamnya gelapnya laut ni. Sudahlah gelap, sudahlah dalam, macam-macam makhluk kita tak pernah tengok. Hala benda dasar laut. Sehingga kayanya Allah. Ada benda dalam laut, dia hanya boleh hidup di atas permukaan laut. Ada benda dalam laut, dia hanya boleh hidup dasar laut yang gelap. Yang dasar laut yang gelap ni dia boleh hidup, dia tak lagi naik ke atas walaupun masih dalam laut. Yang laut atas ni tak lagi dasar yang gelap tu walaupun dia duduk dalam laut yang sama. Ni kita kata ada benda kita tahu, ada benda kita tak tahu. Kaya Tuhan. Kalau tengok National Geography, kita tak pernah tengok apa benda ni. Ikan apa pula jenis begini ni. Burung apalah rupanya macam ni. Tu yang bila tengok gizu negara, menangis kita. Menangis. Sebab apa? Kayanya Allah. Atas satu sarang burung, kandang burung, macam-macam bentuk, macam-macam warna, macam-macam bunyi, macam-macam sifat. Itu baru burung. Sebab itulah kita kena banyak zikir, kita kena banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis sama. Sebab tak ada benda pada kita, melainkan apa yang ada pada langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Makna kayanya Allah, apa yang kamu nyatakan atau kamu sembunyikan, semuanya Allah Ta'ala tahu dan menjadi milik baginya secara mutlak, dan juga sudahnya nanti akan dihitung oleh Allah. Pernah Abdul Rahman bin Auf, dia pulang dengan 500 ekor unta, syarat dengan barang dagangan dan keuntungan. 500 ekor unta, syarat keuntungan dagangan. Masuk ke Madinah. Hadis ni riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana debu-debu di Madinah tu terbang. Kerana 500 ekor unta, ibu apa sekalian. Ya, 500 ekor unta masuk ke jalan Madinah berdebu, terbang sekali. Maka orang Madinah kata, debu apa dari jauh tu? Ke ribut pasir. Kalau ribut pasir, kami nak bersiap cara ribut pasir. Ataupun debu ni orang nak serang Madinah kah? Kalau orang nak serang Madinah, kami nak bersiap caranya orang serang ke Madinah. Rupanya tidak. Berita sampai kepada Aisyah Ummul Mukminin kita, ibu kita orang Islam, orang mukmin. Abdul Rahman bin Auf tiba ke Madinah dengan 500 ekor unta, syarat dengan keuntungan atas unta. Maka menjadi lazimlah sahabat setelah wafatnya Nabi, mereka ziarah ummahatul mukminin, ibu-ibu orang Islam, yakni isteri-isteri Nabi. Tu isteri-isteri Nabi ni bila wafat Nabi, haram kita mengahwini isteri-isteri Nabi. Kerana mereka itu ummahatul mukminin, mak kita. Mak kita tu Aisyah, Hafsah, Khadijah, ibu kita. Maka bila ziarahnya Aisyah, adalah disebut, Aisyah kata, Nabi sebut Abdul Rahman ni ahli syurga, masuk syurga. Tetapi lambat sikit anda. Syurga-syurga dah, cuma lambat sikit saja. Kita biarlah lambat. Contohnya lah dah, asal confirm saja. Lambat betapa asal confirm. Bila confirm lambat, tak boleh juga. Sifat manusia ni memang keluh kesah, nak cepat pula. Bila lambat, nak cepat pula. Dia kata asal boleh surat rentas negeri saja, tak apalah sampai 14 jam, 15 jam pun. Boleh surat, tengok jam, polis check, nak cepat pula. Ni sifat manusia. Abdul Rahman bin Auf kata masuk syurga, cuma lambat sikit. Sebab apa? Hisab. Walau hartanya halal, kaedah menyebut yang haram diazab, yang halal tetap dihisab. Jangan ingat haram diazab, yang halal selamat. Walaupun yang halal masih dikira hisab.
Awak dapat dari mana? Sekian-sekian hari bulan. Betulkah gini tak ada syubhah? Tidakkah milik orang? Yang azab, yang haram, lagilah. Itu sampai satu zaman Nabi sebut, manusia sudah tidak takut pada Tuhan, kepada agama. Mereka akan rompok harta, makan harta secara batil. Makan harta anak yatim, tak takut. Makan harta wakaf, mana takut. Makan harta rakyat, mana takut. Merompok. Orang sekarang tengah fikir cara nak makan je. Dia sekarang tengah fikir mana nak sembunyi duit yang saya dah. Astagfirullah. Ni saya buat contoh. Saya tak nak sebut siapa-siapa. Tak nak sebut umum saja. Ni khianat. Kata Nabi, matinya dalam pencuri. Allahu Akbar. Takutnya dengar. Kalau kita boleh RM10, orang susah macam saya ni, saya boleh jadikan makan 3 kali RM10 tu sehari. 2 hari saya boleh buat. RM10 saya buat lah mana, biar jadi boleh makan 2 hari. Tapi orang-orang yang khianat, 500,000 boleh belinya handbag. Boleh beli cincin. Astagfirullah. Ni saya buat contoh. Tak kira siapa. Saya buat contoh. Bila khianat, mati mereka seperti pencuri. Kata Nabi SAW. La hawla lana wa la quwata illa bik. Sedangkan Allah sajalah lillah baginya kekayaan. Ya. Yang halal tetap dihisap. Ada satu kisah. Ni kisah pondok. Kisah ni dia tak ada disebut dalam riwayat. Dia bukan riwayat. Dia hikayat. Ada beza tu. Orang biasa main kitab kuning. Kitab kuning tahulah apa beza riwayat dengan bezanya hikayat. Itu kalimah hakah ya yang tak ada titik tu bila didatangkan dengan kalimah begitu, orang biasa main kitab tahu ini hikayat. Bukan sampai riwayat. Cuma walaupun hikayat, nak ambilnya contoh ya, panduan. Atas apa ayat kita tadabbur ni. Apa dia? Dihikayatkan dulu adalah satu orang penebang kayu. Dalam satu buah negeri ada penebang kayu. Orang susah lah. Tebang kayu, beli makanan makan. Nak simpan pun tak sempat. Nak lepas hidup dia. Dia tanggung anak isteri ni. Dan penebang kayu ni sambil-sambil tebang kayu, selalu dia berangan-angan waktu duduk pucuk pokok tu. Dia kata, kalaulah aku kaya, kalaulah kaya, kalaulah kaya. Suatu hari dalam negeri yang sama, seorang jutawan, seorang trilioner, kayalah, harta benda banyak negara tu, didapati oleh tabib, dia ni umur tak lama dah. Penyakit tuan ni tak lama dah. Boleh jadi matilah. Bila dengar mati, takut dia. Orang pitih banyak mana pun, bila dengar dia mati, senyap dia. Selera pun tak ada dah. Nak tengok TV cerita labu-labi kah? E.T. kah? Tak ada dah. Nak makan sedap, cekedih kah? Tak ada dah. Orang nak mati, dia akan terganggu. Manalah hartaku yang banyak ni nak tinggal? Dia mari mula fikir. Apalah jadi anak-anak isteriku ni bila tinggal? Dia mari terbeban. Ni penyakit orang nak mati. Melainkan orang takwa. Maka dia pun panggil anak-anak dia. Yang dia sudah beri kekayaan banyak dah, dia tolong anak-anak dia jadi kaya. Dia kata, kalau bapak mati, siapa di kalangan kamu nak tunggu dalam kubur bersama aku ni 40 hari? 40 hari lah. Maksudnya tunggu dalam kubur bukan ditanam sama, bukan. Kena faham baik. Hikayat ni sebut, gali kubur orang kaya ni, sebelah kuburnya digali satu lubang yang sama parah dengan kuburnya. Dan dibuat ruang udara. Supaya orang yang menunggu kubur ayahnya sebelah, dibuatlah cermin begitu, nampak ayahnya sebelah, dapat bernafas. Siapa nak tunggu? Siapa tunggu 40 hari, aku beri semua harta aku ni. Hartanya banyak. Tak ada seorang anak dia sanggup tunggu. Cuba tengok tu anak tu. Bin kita. Bin Rashidi. Bin Ayanda Haji Mak Syarif. Bin Ayanda Haji Haznan. Bin kita tu, iaitu yang sedih tu anak kita.
Tak nak tunggu ayah, tak berani. Apa rasa sedih ya? Oh, sedih. Kita dukung, kita gosok. Sampai boleh kata, minta maaf ayah, tak boleh. Itu yang kita sedih tu. Tapi inilah berlaku pada jutawan ini. Kami tak boleh tunggu kubur kamu ayah 40 hari, 40 hari, sehari pun tak boleh. Maka jutawan ni buat satu pengumuman dalam negeri ni, hikayat. Dia kata apa? Siapa-siapa yang boleh tunggu aku 40 hari dalam kubur, walaupun tak ditanam sama aku duduk sebelah je pun. Boleh bernafas apa, makan minum orang buat turun lah. Ada tali tu buat turun dengan bakul makan lah. Cuma tunggu saja. Aku akan beri semua hartaku kepadanya. Maka dicanang dalam negeri sampai berita ini kepada penebang pokok. Siapa berita? Dia kata, ada cara dalam nak kaya cepat ni. 40 hari saja. Melabur 40 hari saja. Melabur pun bukan apa, duduk saja, makan minum orang tanggung. Lepas tu kaya lah. Dia kata, saya sanggup tuan. Dia datang jumpa dengannya jutawan tu. Sebab seluruh orang dalam negeri tak nak, takut. Berkait masuk tanah ni orang takut belaka. Orang takut belaka masuk tanah. Walaupun buat lawatan. Lawatan ke dalam tanah. Wih, takutnya dengar. Lawatan ke perkuburan Sungai Bakap. Oh, takut ya Allah, janganlah. Banyak lagi tempat boleh melawat. Tesco, Giant, Kick Mall. Tiba-tiba ke kubur orang tak nak. Ni pula dalam tanah. Tetapi penebang pokok ini sanggup kerana dia nak kaya. Maka akhirnya mati jutawan itu. Penebang pokok ni pun buatlah. Dia masuklah tanah sebelah. Ruang kubur sebelah, ada kaca begitu, dia tengok jenazahnya orang kaya tu. Terbalut putih, duduk terbaring. Maka dia kata, apalah, dia kata, apa nak takut, dia mati sana, aku duduk belah sini. Tiba-tiba, tengah dia tunggu, ni kata hikayat, bukan riwayat ni. Jangan tanya dalil ni, saya kata hikayat. Nak ambil pedoman saja. Tiba-tiba dia tengok, belah kuburnya jutawan tadi dari cermin tu, datang 2 orang lembaga, malaikat lah tu, muka nangkis. Bila datang, kedua malaikat ini tengok orang mati, tetapi lebih banyak tengok orang yang tunggu tu. Penebang pokok tu dia tengok, ada orang. Maka muka nangkis ni dia tak tanya kepada orang mati tu. Dia pergi mendekati penebang pokok yang tunggu kubur sebelah. Lalu melalui kaca. Dia masuk sana sampai kat penebang pokok. Maka takut penebang pokok. Takut. Kata muka nakir, tak usahlah kamu takut. Kerana kamu pun belum mati lagi. Dan kamu masih boleh membaiki amal istighfar. Ada pun kami mari dekat kamu ni tak lain tak bukan nak tanya, nak bercakap. Saja-saja bercakap, tanya. Maka legalah hati penebang pokok. Dia kata kalau nak tanya, tak apa dah, tanyalah. Maka tanya muka nakir kepada penebang pokok. Dia nak ambil panduan ni. Dia kata apa? Awak ni si fulan kerja apa? Maka jawab penebang pokok, saya ni tukang tebang pokok tuan. Oh, tu tebang pokok. Maka dia tanya lagi, awak tebang pokok kat mana? Saya tebang pokok dalam hutan sana. Pokok yang awak tebang ni pokok siapa? Dia kata, pokok liar dalam hutan. Awak cek dah ke betul ke pokok liar ataupun memang orang tanam? Dia kata, itu saya kurang periksa lah. Okeylah. Apa tujuan awak tebang pokok? Dia kata, saya nak jual lah kayu tu di pasar. Berapa harga? Tanya muka nakir. Ada RM20, ada RM30. Apa beza RM20 dengan RM30? Bezanya RM30 besar sikit, RM20 kecil sikit. Betulkah awak dah kira betul-betul hak besar sikit, kecil sikit ni sama tak saya takut-takut tersalah? Itu saya tak dah lah juga, banyak pokok saya nak tebang. Kadang sama-sama tu kita pakai agak-agak je lah. Lepas awak tebang pokok, dahang-dahang duri-duri tu awak buang kat mana? Kita tak buang manalah, memang situ je sebab dalam hutan. Orang pun tak lalu. Yelah, orang tak lalu kata malaikat. Takut binatang terpijak kah? Sekian terpijak kah? Ditanya, diusul. Dan kayu ni awak buat pergi ke bandar melalui jalan mana?
melalui jalan susur sungai. Itu jalan awam ataupun memang jalan milik orang, itu saya kurang periksa. Tuan, bayangkan, tiap-tiap hari. Nak tunggu 40 hari. Mari muka nangki, tak tanya hak mati, tanya hak orang masih hidup tu. Hak boleh baiki amalan lagi. Macam mana betul ke saya gini, patut awak ni hak orang ke tidak. Dan yang ni macam mana, dihisapnya awal-awal. Masuk hari 39. Esok dah 40. Kalau esok kaya lah dia. Masuk hari 39, dia tarik tali. Tali yang menghubungkan dia dengan orang atas. Kalau ada hajat, dia tarik tali loceng tu, orang atas akan tahulah dia ada nak apa-apa. Dia tarik tali, orang atas pun intai, ada apa tuan? Dia kata, wak naiklah saya ke atas. Orang atas kata, hari ni baru hari ke-39. Esok sehari lagi. Dia kata, tak usah kira lah sehari tak sehari, wak naik saya atas. Maka dia wak naik ke atas. Dia kata, saya tak nak tunggu sampai 40. Kenapa? Esok dah nak kaya ni. Dia kata, tak nak kaya. Saya tak nak kaya. Sebab apa? Saya yang susah, miskin, tebang pokok ni pun disoal selidik, dihisap sampai begini. Sama besarkah kayu? Pokok yang baki tu terpijak duri dah orang. Tanah awak lalu tentah hak orang punya ke tidak, minta izin tak lagi. Nampak dia buat apa sekalian, hisap. Lalu dia kata, kalau aku kaya, oh berapa lama hisap tu pula. Ni macam mana? Yang tu macam mana pula? Yang sini ni lagu mana pula? Itulah katanya Aisyah. Berdasarkan hadis Aisyah, Abdul Rahman bin Auf masuk syurga. Masuk syurga. Cuma lambat sikit. Kerana apa? Hisap. Hartanya halal. Tetapi hisap. Dia nak menunjukkan ibu bapa sekalian, takut kita ya. Takut. Semuanya milik Allah semata-mata lah. Allah akan hisap. Au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sama ada kamu sembunyikan atau nyatakan, Allah tahulah. Fayaghfiru liman yasha. Dan Allah ni akan mengampunkan siapa dikendakinya. Ingat tak baru ni? Ya, yang Jerman tu buat karikatur kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia marah, nak bakar, nak bunuh dia. Akhirnya masuk Islam dia. Fayaghfiru liman yasha. Allah ampun sesiapa dikehendakinya. Bila Allah beri hidayah, antaranya bila Allah beri hidayah, itu bermakna Allah ampun dia daripada kesesatan, kegelapan, kejahilan, sehingga dia dapat nur hidayah, menjadilah dia Islam, menjadilah dia insan, menjadilah dia Muslim. Ini antara tanda Allah beri rahmat kepada manusia dengan cara hidayah. Daripada hidayah itu terhimpun keampunan, ya, dilorong kepada kemudahan untuk mendapatnya kebajikan. Itu dipanggil hidayah. Kesan daripada hidayah. Rahmat tadilah. Ya. Wa yu'adzibu man yasha. Allah menghendaki siapa. Walaupun Allah beri dia ni akal fikiran. Allah tentukan takdir padanya. Tetapi dia tetap dalam pandangan kita ahli sunnah wal jamaah, kita diberi nilai ikhtiar. Ruang berikhtiar. Betul. Allah tentu kita ni. Tetapi Allah kata apa dia? Wa hadainahun najdain. Kami tunjuk. Kami tunjuk aja dua jalan. Yang pilih kamu. Ahli sunnah wal jamaah, kita punya prinsip, ikhtiar ada. Allah beri ikhtiar. Awak nak baik buruk terpulanglah. Kami tunjuk. Cuma pilih awak. Wa hadainahun najdain. Wa yu'adzibu man yasha. Dia azab Allah. Sesiapa yang setelah diberi petunjuk ataupun datang kepadanya kebenaran, ia enggan. Dia ikhtiar pilih keburukan. Ramai dalam sejarah kita baca ya. Nabi Nuh AS, isteri dan anaknya pun tak ikut begitu. Kalau kita rasa mujurnya, siapa Ustaz Rashidi bin Nabi Nuh? Allah. Rasa dah anak Nabi. Tapi wa yu'adzibu man yasha. Isteri Nabi. Wa yu'adzibu man yasha. Kadang hak tak ada kena-mengena dengan kita tu. Ikrimah bin Abu Jahal.
Ikrimah bin Abu Jahal. Kafir, musyrikin. Kafir, musyrikin. Apa jadi ibu bapa sekalian? Apa jadi? Akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Inilah ibu bapa sekalian ya. Semua sekali kehendak Allah. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hanya bagi Allah sahajalah. Hanya bagi Allah sahajalah berkuasanya Allah di atas segala sesuatu. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nabi-nabi ini menunjuk contoh pada kita apa yang dikehendaki oleh agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Antaranya kepercayaan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul ni. Kepercayaan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul ni ibu bapa sekalian. Ya. Dan juga orang-orang mukmin pun begitu juga. Ya, teguh imannya, teguh yakinnya. Nabi-nabi ni lebih kurang 124,000 orang. Ramai yang ada. Yang kita tahu 25 orang. Yang kita tak tahu banyak. Semuanya datang dari Allah. Sesama mereka adalah sama dari segi tauhidnya. Tuhan satu. Walaupun dasar pelaksanaan syariatnya berbeza. Ya, seperti Nabi Daud berpuasa selang sehari. Ada riwayat kata ia mengikut tahun. Tahun ini selang sehari. Ada yang kata Nabi Nuh orang pertama puasa mengikut ahli tafsir. Ya. Orang pertama puasa, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana orang dulu puasa dah. Ahli tafsir kata orang pertama puasa Nabi Nuh. Dengan cara puasanya ketika itu lebih daripada 30 hari. Dari segi sembah pada Tuhan yang sama. Tapi dasar pelaksanaan syariat tentulah berbeza. Orang dulu semayang. Nabi SAW sebelum Isra' Mi'raj semayang ke tak? Semayang, kenapa pula tak semayang? Ya, ada satu ajaran di Kuang Selangor. Sewaktu saya bertugas lagi dulu. Ajaran dia apa dia? Tak semayang, melainkan umur 40 tahun. Berhenti semayang bila umur 63. Astaghfirullahalazim. Ya, pelik tuan-tuan ya. Dia ambil umur Nabi. Semayang dah Nabi sebelum Isra' Mi'raj pun. Walaupun Isra' Mi'raj dikhilafkan oleh ulama' dan ahlus siyar. Imam Tabari mengatakan bahawa Isra' Mi'raj ni bila berlaku ibu bapa sekalian umur Nabi 40. Imam Nawawi kata ketika umur Nabi 45 tahun. Yang kita banyak dengar dalam ceramah dan dipakai jumhur kebanyakannya ialah umur Nabi 50 selepas Amul Huzni, tahun duka cita tu. Wafat Khadijah, 3 hari selepas tu wafat pula Abu Talib tu. Umur 50. Ini pandangan yang paling banyak dipakai lah. Dipelopori oleh seorang alim besar dalam bidang sirah, Sulaiman Al-Mansufuri rahimahullah alaih. Kita dah belajar dah ni dalam sirah kita yang lalu. Sewaktu sebelum PKP, kuliah sirah kita ada dalam kelas tutorial kita tu. Ini mudah-mudahan kita minta lah Ustaz Wali. Kita angkat permohonan kepada Ustaz Wali melalui surat sikit. Bukalah Ustaz Wali kelas tutorial. Contohnya lah. Kita berdoa dia angkat wabak ni. Ibu bapa sekalian. Maknanya Nabi sudah semayang. Riwayat kata pernah Abu Talib melihat baginda bersembahyang bersama anaknya Ali. 2 sepupu ni semayang di celah-celah batu. Semayang apa Nabi buat ketika itu? Isra' Mi'raj belum berlaku. Sembahyang cara orang dulu. Iaitulah 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Begitu juga puasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Macam orang dulu puasa juga. Dia puasa mana orang dulu puasa? Antaranya kata ahli tafsir Nabi Nuh orang pertama puasa. Cuma cara puasa, pelaksanaan syariat berbeza. Tetapi Nabi-Nabi ini sama. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, daripada Tuhan. Dan kita juga wal mu'minun. Kullun amana billah.
Inilah titik persamaan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, orang mukmin. Apa bangsa, apa jenis, apa zaman. Iaitulah amana billah, beriman kepada Allah, amana billah, wa malaikatih, kepada malaikat-malaikat. Malaikat ada berapa ramai, berapa sekalian? Bukan 10. 10 yang kita tahu. Yang tak tahu banyak. Ya banyak. Wa malaikatih, wa kutubih, kitab-kitab. Kitab-kitab, kutub, kitab-kitab. Maknanya bukan satu kitab saja. Kitab terdahulu, Taurat kepada Musa, Zabur kepadanya Daud, Injil kepada Isa, dan final revelation, last testament kepada kita. Iaitu Holy Quranul Karim itu. Holy Quranul Karim itu. Baik. Wa rusulih, dan rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada percanggahan. Tidak ada pertembungan. Dari segi ketauhidan, keubudiyahan, hanya semata kepada Tuhan Rabbul Alamin. Tapi betul, dari segi hukum berbeza. Saya buat contoh. Kalau baca dalam tafsir surah Yusuf, zaman Nabi Allah Yusuf dulu, zaman Nabi Allah Yaqub, syariat perkahwinan boleh berkahwin dengan dua orang perempuan yang hubungannya adik-beradik. Soal berkahwin lebih boleh. Itu tak ada masalah semua sekali. Nabi Adam AS mengikut kepercayaan orang-orang Yahudi. Sampai sekarang. Orang pertama berkahwin lebih daripada satu. Adam berkahwin dua. Ni kepercayaan Yahudi, tak usah kira lah. Saya nak suruh ibu bapa catat tu sebagai ilmu tambahan. Kepercayaan Yahudi sampai sekarang. Dan Nasrani yang berpegang kepada Old Testament Ahdul Qadim. Apa dia? Adam berkahwin dua orang. Kita percaya seorang. Mana kahwin lebih ni dah lama dah. Ya lama dah. Ibrahim berkahwin dua orang. Tu kita kata. Yahudi Nasrani kata kahwin 3 orang. Sarah, Hajar, Keturah. Itu kata, maknanya Nabi Daud 99 orang. Nabi Sulaiman berapa orang? 1000 orang. 1000. Cuma Bible ni dia mencari, merosakkan maruahnya Nabi Sulaiman. Dikatanya 600 isteri, 400 gundik. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Nak kata ibu bapa sekalian, soal berkahwin lebih tu satulah. Tapi pada zaman Nabi Yaqub, syariat membenarkan kahwin lebih, yang mana 2, 3, 4 isteri ataupun lebih itu yang dikahwini, walaupun adik-beradik. Kahwin dengan kakaknya, kahwin dengan adiknya, kahwin dengan kakak sulungnya. Waktu tu boleh. Ni contoh pelaksanaan syariat berbeza. Dan Nabi Yaqub memang berkahwin 2 beradik. Isteri pertamanya itulah apa tu? Isteri pertamanya, subhanallah, Leah, namanya Leah. Isteri pertamanya Nabi Allah Yaqub, Leah. Isteri kedua Nabi Yaqub, Rakhil. Leah dan Rakhil adik-beradik. Berkahwin dengan Leah itulah dapatnya 8 orang anak. Dia Nabi Yaqub ni banyak anaknya, 12 orang, maaf saya. 12 orang. Kahwin dengan Leah dapat 6 orang anak. Kahwin dengan Rakhil dapat 2 orang anak. Zaman tu pula, kalau isteri dah mengandung dapat anak, adat zaman dulu dia akan cari isteri baru untuk dikahwini lagi oleh suaminya supaya mengembangkan zuriat. Ni zaman dulu. Zaman sekarang jangan harap. Zaman dulu. Apa jadi? Leah cari seorang perempuan nama Zilfah. Rakhil pun cari seorang perempuan namanya Bilhah. Jadi 4 orang isteri Yaqub. Leah, Rakhil, adik-beradik. Zilfah dan Bilhah. Leah, Rakhil, Zilfah dan Bilhah. 4 orang. 4 orang ni dia dapat anak. Ayanda ajar senang. Betul. Kesian zaman sekarang ya. Apa ni? Anak 12 orang. Rubin, Syam'un, Lawi, Yahuda, Isakhar, Zabulon, Gad, Ashir dan Naftali, Yusuf, Bunyamin. Daripada 4 orang isteri. 12 suku bangsa Bani Israel. Rakhil isteri kedua tu, adik pada Leah, itulah mak Yusuf, mak
Bunyamin. Mak kepada Yusuf, mak kepada Bunyamin. Apa yang kita nak sebut di sini, dari segi pelaksanaan syariat berbeza. Dulu kahwin lebih juga, sehingga boleh kahwin adik-beradik. Sekarang boleh kahwin lebih juga, tapinya tak boleh kahwin adik-beradik. Kita zaman kita sekarang ni bukan saja tak boleh kahwin adik-beradik. Sebenarnya tak boleh kahwin walaupun lebih. Sebab apa? Tak pening kepala banyak benda banyak. Ya Allah. Tidur di luar. Masuk jemaah tabligh lah kita. Duduklah di surau damai sebagainya. Kan dia tahu dah kan balik rumah pun saya ni memang dihalau di luar Ustaz. Tu takutnya sekarang ni. Takutnya sekarang ini. Tapi kalau ada ibu bapa sudah mendapat ketentuan takdir seperti itu, redalah. Ya redalah. Kehendak Allah berlaku pada kita. Sedang hidup tidak lama. Ada satu jemaah wanita dia kata tu, suami saya nak kahwin lagi. Saya larang marah bergaduh. Kali ni nak kahwin juga. Saya pun dah tak marah bergaduh dah. Saya beri. Saya kata bang, saya beri. Cuma syarat dia, apa dia? Saya beri ketika umur awak 70. Tak nak berilah tu namanya. Walaupun kata beri, saya beri kali ni. Cuma tunggu 70 boleh tak? Tak nak berilah namanya tu. Baik, Bapak sekalian ya. Nak perhabis ayat di bawah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka semuanya sepakat taat. Mereka semua sepakat jalankan apa yang diwahyukan. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Barang diampunkan Allah hendaknya kita semua sekali. Atas dasar doanya para nabi yang kita tadabbur ini. Kita pun minta juga apa dia tu? Mudah-mudahan diampun kita ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Sudahnya kami pulang kepada engkau juga Allah. Sudahnya. Ayat terakhir kita ibu bapa sekalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul. Allah tidak memberi satu tanggungan, ujian kepada satu insan makhluknya. Melainkan illa wus'aha, apa yang dia dapat hadapi. Dia dapat tanggung. Walaupun berat, tetapi dapat tanggung. Dapat. Cumanya naklah juga kawan-kawan beri semangat. Naklah juga Ayanda Haji Mak Syarif tu. Orang pernah lalui keadaan sekarang nasihat sepatah dua. Contoh begitulah. Tetapi illa wus'aha, melainkan apa yang kita mampu lalui, kayanya Tuhan. Ia tidak memberati satu benda yang kita tidak mampu sehingga menjadi zalim kepada kita. Sebab Allah tidak menzalimi makhluknya. Apa diberi, awak mampu. Cuma mungkin masa. Cuma mungkin keadaan. Ya, usaha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Allah ya Allah, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna. Kita baca dah. Antalah maulana. Engkau sahajalah. Dia maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bila Allah kata dia tidak memberatkan satu orang dengan satu-satu ujian dan takdir kepada setiap insan yang berbeza bahagiannya masing-masing. Tetapi Allah beri jaminan tak kiralah siapa-siapa walaupun berbeza bahagian masing-masing. Illa wus'aha. Melainkan kamu boleh laluinya. Berat tak berat, kamu boleh lalui. Ya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kita ni bila beramal soleh, untuk siapa? Kita. Ya, untuk kita. Kita buat apa usaha atas dunia, Allah balas mengikut apa yang diusahakan kita. Sebab itu dalam hadis ada sebut, di akhirat nanti dibangkitkan 3 golongan. Lalu Allah tanya, apa kamu buat atas dunia? Aku belajar ya Allah sehingga menguasai ilmu-ilmu yang engkau ni miliki. Lalu aku mengajar orang. Kerana engkau, Allah kata awak dusta.
Awak pembohong. Awak belajar pandai mengajar supaya dikata orang ramainya murid dia. Solehnya guru kami. Tengok tu. Maka dicampur di dalam neraka. Dibangkit orang kedua. Apa kamu buat atas dunia dulu? Saya atas dunia dulu sedekah. Kaya banyak Tuhan beri, saya sedekah. Tuhan kata awak bohong, awak dusta. Awak sedekah supaya dikata orang, oh baguslah Ustaz Rashidi tu. Sampai monyet sakit kaki pun dia tolong hantar hospital, hantar urut, minyak gamat apa semua sekali. Bagus. Tengok Tuhan. Kamu dusta. Yang hadis Nabi. Tak usah kira orang kita dengar Nabi kita. Tak usah kira kopiah serbang, tak usah kira. Kira Nabi sebut. Sebab tu kita mudah tuan. Nak ukur jangan kita taksub ke orang. Kita tengok Nabi kata apa. Itu sudah tentu benar. Zaman sekarang nak beramal, dia beza dengan zaman dulu. Zaman dulu kalau nak beramal, sembunyi-sembunyi, takut orang tengok, takut tapu amalan. Zaman sekarang syarat nak beramal, mestilah dirakam, mesti ambil gambar, mesti. Astaghfirullahalazim. Zaman apalah kita sekarang ni? Zaman apa yang kita duduk sekarang ni? Beramal, mesti orang tengok, mesti rakam. La haula wala quwata illa billah. Tak tahulah ibu bapa sekalian ni. Betul jagalah hati kita dengan Allah, jagalah. Kita sampai satu saat sudah tidak sempat nak ajak orang dah. Nak jaga diri sendiri pun tak sempat. Ya, betul Kak Aina, zaman viral. Selagi tak viral, hantar juga. Zaman ambil gambar. Zaman. Akhirnya menjadi debu. Haba'an mansura. Saya bersedekah. Saya akan sekian. Saya sama. Orang beri tu kita tak kata kami. Ni sebenarnya kami, saya wakil saja. Yang orang beri dah 9 juta pada kita, diam. Biar saya. Jangan tuan. Apabila kita bersedekah milik orang dengan mengatakan saya, dengan niat kita nak nama. Pertama kita berdosa, kedua kita dapat dosa takbur. Ada pun orang yang memberi infak tadi, bila namanya tidak disebut, dia mendapat pahalanya terpelihara amalnya daripada riak. Kedua, mendapat pahala atas apa yang dia sudah infak dan wakaf. Sebab tu kata jangan tengok luaran, jangan. Orang kita ni suka tengok luaran. Jangan. Sebab berapa ramai dermawan yang saya tahu dengan yakin. Bukan duit sendiri. Personally orang panggil, ambil 9 juta. 9 juta beri saja. Tengok Allah uji macam mana. Akhir bila dapat kita saya. Astaghfirullahalazim. Jangan tuan ya. Ni takut zaman sekarang takut. Nak buat amal pun takut. Baik. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jangan kira kami salah ya Allah kalau kami terlupa. Betul dalam hadis sebut rifa'al qalam tu. Diangkatnya qalam tidak ditanda apa-apa kesalahan dosa. Bagi orang jahil hingga tahu. Orang yang gila sehingga sempurna akal termasuklah tak sedar. Ya, tersedar ni. Yang kami lupa sehingga kami ingat. Ni bulan puasa dekat dah. Dia pelupa. Tengah hari pukul 1 dibukanya periuk. Dia ambilnya nasi. Ditinggal dalam pinggang sikit. Hak dia makan dalam periuk hak banyak tu. Okeylah. Dimasuknya gulai. Letaknya pula kari kambing. Tok sikit asam pedas. Ada sambal tempoyak cencaluk bawa balik dari Melaka. Ambil dengan yang dia ajar Zenan tu. Contohnya. Dimakannya depan TV. Sambil tengok rancangan Sesame Street tu. Makan dia. Lambung. Senang hati dia. Lambung menangkap. Makan dia depan TV. Senang hati sangat dia. Kenyang perutnya. Baru teringat. Ya Allah. Ini hari pertama puasa ni. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah jangan kira salah lah ya Allah. Aku terlupa ni. Kata Nabi SAW. Sesiapa yang makan kerana terlupa sedang ia berpuasa. Itu rezeki dari Allah kepadanya. Bagus juga orang penyakit lupa ni rupanya. Itu rezeki Allah kepadanya. Maka ada jemaah kita. Jemaah hasanah juga. Siapa tak nak sebut lah. Dia tanya apa? Ustaz, itu kalau makan.
Tiba-tiba kalau kita tidur dengan isteri, dengan suami, terlupa bulan puasa. Tidur dengan suami isteri. Macam mana tu? Itu dia anggap rezeki juga. Tu ibu bapa sekalian ya. Dia anggap rezeki juga. Kias dengan makan minum tadi. Kerana puasa tu yang paling nyata menahan makan minum. Syahwat. Jadi kias kepada tu. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, apa-apa saja yang kami tidak mampu tanggung ataupun barang yang telah terlepas daripada perkara yang wajib kami tanggung, makna kita tak tahu ataupun sudah kita membuat kekhilafan, barang diampun Allah hendaknya. Ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Apa saja yang kita tidak mampu, janganlah menjadi satu beban sehingga mencatatkan kekurangan kami sehingga jauh daripada kebaikan yang kau janjikan. Wa'fu 'anna, apa yang kurang kami sedar banyak kurang. Wa'fu 'anna, ampunlah. Waghfir lana, ampun jugalah. Apa beza wa'fu dengan waghfir? Kalau ikut baca makna sepintas lalu, ampun belaka. Ampun belaka. Ampun belaka. Ingat tak kita dalam tarawih kita baca apa? Kita baca apa doa tu? Kita baca selepas sembahyang tarawih, selepas antara dua rakaat tu. Subhanal malikil ma'bud, betul yang kita baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min adzabin nar. Allahumma la apa tu? Subhanallah. Saya pun terlupa juga ni. Yang kita baca pas tarawih tu menunjukkan beza kalimah waghfir dengan wa'fu ni. Waghfir, Allah ampun dosa. Wa'fu, Allah ampun juga. Sekali dengan disapu dosa itu daripada catatan. Ada dosa tidak terhapus dari catatan tapi Allah gugurkan. Ada dosa yang sudah dihapus daripada catatan berdasarkan hadis Nabi SAW yang akan kita urai panjang dalam siri kuliah akan datang. Warhamna, rahmatlah kami. Kalimah rahmat ni datang daripada kerangka yang sama. Rahamim. Kerangka dia. Rahim ibu pun rahamim juga. Sifatnya melindungi. Duduk dalamnya selamat. Bila sebut warhamna, selamatlah kami, lindunglah kami, ampun dosa kami, kesianglah pada kami. Itu warhamna. Anta maulana, kemana lagilah kami nak tuju ya Allah, melainkan engkau sahajalah. Anta maulana, penolong kami, tempat bertawajuh bergantung kami. Wansurna alal qaumil kafirin, selamatlah kami ya Allah daripada orang-orang yang kafir itu, antaranya tipu daya mereka, antaranya kejahatan mereka yang datang dengan pelbagai bentuk, sedangkan engkau tidak redha kepada mereka. Mudah-mudahan selamat berkat ibu bapa sekalian. Kita jumpa lagi. Telah pun kita qada masa kita yang lewat tadi. Minta maaf mengambil masa qada. Mudah-mudahan bertemu lagi kita di masa akan datang. Hari ini 10 Rejab. Banyakkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz.